Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama kita berkumpul dan kita berbincang-bincang berkenaan salah satu perkara yang menjadi satu yang sangat hangat pada hari ini. Salah satunya selain daripada bola sepak, malam ni ada bola sepak, jadi agaknya kehangatan malam ni orang tengok bola sepak lah, tak tahulah malam ni ke pukul berapa. Tapi insyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama melihat satu tajuk, iaitu berkenaan dengan International Health Regulation IHR yang telah pun kita sentuh pada masa yang lepas ketika kita mula-mula memperkenalkan IHR ini. Dan sekarang ini Alhamdulillah, pada masa itu zaman Khairi Jamaluddin menjadi Menteri Kesihatan. Jadi pada hari ini kita sambung balik IHR ni sebab lebih kurang kita menghampiri kita kata hampir setahun lebih lah, setahun lebih, dan dia sedang menuju kepada sesuatu yang kita gambarkan sebagai menuju kepada kemuncak. Jadi sebelum kita pergi jauh, saya ingin mengajak kepada semua yang ada untuk sama-sama kita melihat tentang beberapa perkara berkenaan dengan nasihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran berkenaan dengan bagaimana ada orang-orang, ada manusia yang jahat, yang tak suka kepada kebaikan. Digambarkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku, iaitu Allah gambarkan kamu pasti jumpa di kalangan manusia itu ada mereka yang asyad dan nas, manusia yang paling dahsyat, paling jahat sekali, dan kepada orang, dan menjadi musuh kepada orang yang beriman. Orang beriman ni bukan hanya orang Islam, banyak orang yang beriman, orang yang baiklah. Dan mereka itu adalah al-Yahud, Zionis, dan juga wallazina asyraku, mereka yang mensyirikkan Allah. Jadi kita lihat hari ini daripada ayat ini Allah menggambarkan kepada kita bagaimana kita ada musuh, musuh yang paling dahsyat sekali manusia ni ialah Yahudi, Zionis, dan juga mereka yang mensyirikkan Allah. Jadi kita telah mendengar bagaimana kerja-kerja jahat Zionis ini di Palestin sekarang. Masih lagi mereka menyerang, masih lagi mereka membunuh rakyat yang tidak berdosa, masih lagi mereka membinasakan Gaza dan juga apa yang ada di tebing barat. Masih lagi mereka masih lagi buat benda-benda yang jahat itu, walaupun dikecam oleh seluruh dunia, satu dunia, manusia yang beriman, yang tidak beriman, yang Islam, yang tidak Islam, semuanya pakat-pakat kecam belaka apa yang berlaku di Gaza. Contohnya juga apa yang berlaku di tebing barat yang kita tak berapa dengar, tapi sebenarnya ada kisah-kisahnya. Jadi kita lihat, walaupun dikecam, walaupun dikutuk, ni macam-macam, malah sebahagiannya diboikot dan sebagainya. Jadi kita lihat mereka tetap juga
dengan kejahatan mereka, tak kira dia masih lagi tembak bom, letupkan dan menggunakan senjata-senjata yang kita tidak boleh nak fikirkan bagaimana kejahatan mereka tu kan, kejahatan mereka tadi. Jadi inilah perkara yang kita nak sama-sama ingat pada diri kita, bahawa sesungguhnya di dalam dunia ini bukan hanya ada manusia yang baik. Mungkin kita rasa kita tak sampailah peringkat macam tu kan, jahat tadi, tetapi rupanya ada musuh. Ada musuh, dan musuh-musuh itu sentiasa merancang untuk menghancurkan apa yang ada pada kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kan? Allah gambarkan pada kita, tidak akan sekali-kali redha, tidak akan sekali-kali redha orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara itu, sehinggalah kamu ini kembali ikut dia, duduk di bawah dia, sebagaimana yang digambarkan oleh Netanyahu dan juga digambarkan oleh menteri-menterinya, komander-komandernya, bahawa apa yang ada di Gaza bukan manusia, binatang, dia kata. Ada sebut Goyim. Goyim ni kalau bahasa Inggeris dia panggil Gentile. Goyim ni apa yang dia maksudkan tu, lebih daripada binatang, tak layak nak jadi hamba dia pun tak layak, dia kata, lebih daripada binatang. Kalau dikatakan lebih hina daripada anjing hitam yang kita kata tidak bertuan, yang ada kurapnya, yang ada apa, anjing di jalanan, lebih hina. Itu digambarkan manusia. Yang lain-lain bangsa selain daripada Yahudi. Jadi sebab itu melihat kepada hal ini, maka kita nak kena melihat secara makro, iaitu bahawa serangan ke atas orang Islam, serangan ke atas orang beriman, orang baik-baiklah. Kalau di Gaza tu bukan orang Islam saja ada, orang Kristian pun ada, gereja pun dia bom, masjid pun dia bom kan. Jadi maknanya bukan hanya sekadar kita kata orang Islam saja yang diserang, yang ditembak, yang dibom, yang sebagainya, tetapi orang Kristian juga. Jadi maknanya Allah gambarkan tadi, kamu pasti jumpa di kalangan manusia yang paling dahsyat, yang paling kuat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, orang yang baik-baik lah. Di kalangan orang Islam ataupun orang-orang Kristian yang baik-baik kan. Mereka lah Zionis. Baik. Kita panjangkan pula apakah yang mereka rancang tadi. Bukan hanya mereka merancang dari sudut apa yang kita gambarkan sebagai peperangan-peperangan yang berlaku di Palestin, ataupun mereka nak merampas Masjidil Aqsa dan sebagainya, tetapi juga mereka merancang dengan satu perancangan yang halus, yang komprehensif, meliputi semua aspek. Semua aspek dirancang. Kalau kita tengok, saya pagi petang tadi bersama-sama dengan kawan-kawan kita berada di PPIM, dan ada beberapa orang kawan-kawan sahabat-sahabat kita ni, ketika berbincang-bincang ni, kita melihat apabila orang British, orang Yahudi lah yang belakang itu kan, mula-mula sekali memasuki Kedah, ketika dia bersama dengan bila dilantik je oleh Sultan sebagai residen atau jadi residen, benda yang pertama sekali dibuat, yang digambarkan oleh sahabat kita daripada yang mengkaji itu, dia kata yang benda pertama sekali dibagi kaum Melayu, benda yang pertama sekali dalam sejarah. Jadi bukan zaman ni, zaman British menjajah Malaysia dulu pun dah ada dah. Perkara yang pertama dia bagi ialah jadi situlah kita lihat, selepas daripada itulah maka banyak mula penyakit-penyakit pelik-pelik sampai datang dan sebagainya. Baik. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan menceritakan tentang IHR. Dan saya nak mulakan dengan petikan daripada YB Dr. Zalihah binti Mustafa, Menteri Kesihatan, di dalam apa yang digambarkan di dalam parlimen, apabila ditanya oleh berbagai-bagai pihak, terutamanya pihak NGO dan juga pihak-pihak ahli parlimen yang terakhir, kalau tak silap saya daripada Besut, menanyakan tentang IHR ni bahaya ke tak bahaya ke dan sebagainya. Saya bacakan apa yang YB Zalihah sebut, nanti lepas tu kita tengok apa yang sebenarnya. Baik. Jadi yang pertama sekali, pendirian kerajaan berhubung dengan instrumen baru WHO CA+, dia kata. WHO ni kita tahulah, World Health Organization. CA+ ni Convention Agreement, maknanya
dia punya persidangan dan perjanjian yang mereka buatlah. Ini akan dikata berlaku pindaan IHR 2005, International Health Regulation. Maka dia kata apa? Tidak akan diputuskan atau direktifikasikan atau ditolak sebelum 1 Disember 2023. Jadi digambarkan bahawa berhubung dengan IHR ini, dia kata tidak akan direktifikasikan, tidak akan ataupun ditolak dan sebagainya sebelum 1 Disember. Ini yang kita tahu, kita faham. Nanti saya akan sentuh benda ni. Jadi dia kata IHR ni bukan bulan Disember ni nak kena kelang kabut sangat, nak buat apa sebagainya. Tapi sebenarnya bulan Mei ataupun bulan yang tahun depan. Jadi nak sebut kat sini, kata Dr. Zaliha, tak benar, dia kata. Tak benar. Maknanya 1 Disember ni tak benar lah. Dia kata macam itulah. Nanti kita akan tengok. Baik. Perundingan bagi penyediaan dokumen INB, WHO CA+. INB ni apa? Intergovernmental Negotiating and Body, INB. Maknanya ini adalah satu badan yang akan menjadikan sebagai kita kata antara government, antara wakil-wakil government tadi yang akan berbincang. An international negotiating body yang akan menghasilkan instrumen antarabangsa yang dikenali sebagai WHA, World Health Assembly, CA+, Convention Agreement ataupun disebut Pandemic Agreement. Jadi maknanya akan ada satu instrumen baru yang dinamakan sebagai Pandemic Agreement, perjanjian yang bersangkut paut dengan pandemik. Jadi dikata rundingan di antara wakil-wakil intergovernment antara negara-negara itu masih di peringkat awal. Bukanlah nak habis dah macam itulah. Tidak ada keputusan yang akan diberikan. Jadi dikata tak ada lagi lah apa-apa. Jadi tak payah kita risau sangatlah nak buat demonstrasi ke, nak buat apa ke. Ini kata YB Dr. Zaliha, Menteri Kesihatan. Jadi dia kata tak payah nak susah-susah pergi ambil sembahyang solat hajat ke, pergi masjid negara ke, pergi ke Padang Merbuk ke, Dataran Merdeka ke. Tak payah, dia kata. Sebab apa? Keputusan tu belum lagi dicapai, masih di peringkat awal. Dia pun quote satu perkataan, nothing is agreed until everything is agreed. Nothing is agreed and until everything is agreed. Dia kata tidak ada persetujuan pun akan dibuat sehinggalah semuanya selesai, disetujui. Ini adalah perkataan daripada Tedros. Dia petik daripada perkataan pengurusi WHO. Jadi kita pun tak tahulah dia quote itu. Ingat dia nak quote Nabi ke apa sebagainya kan. Baik. Jadi dia kata World Health Assembly yang ke-75 telah pun diadakan pada 22 hingga 28 Mei 2022. Ingat 22 hingga 28 Mei 2022 yang lalu. Dan negara anggota telah bersetuju dengan resolusi iaitu dengan izin strengthening WHO preparedness for and respond to health emergencies bagi melaksanakan cadangan pindaan bersasar. Jadi dia kata bahawa WHO telah semua sekali anggota WHO adalah WHA. WHA ini adalah World Health Assembly yang menjadi tunjang kepada WHO, menyatakan bersetuju untuk strengthening, memperkuatkan WHO dalam rangka untuk melakukan persiapan preparedness untuk respon kepada emergency. Sebab tu saya sebut sebelum ini, awal tahun lepas, awal tahun ni lagi saya sebut, saya kata apakah perkara yang mereka nak buat pada tahun 2024. Mereka nak melaksanakan apa yang digambarkan sebagai emergency platform. Ini dah terbuktilah. Kita cakap dah lama dah emergency platform. Kenapa emergency platform ni? Apa tujuan emergency platform yang mereka nak buat? Ini saya dah hurai dah panjang dah. Cumanya pada kali ini saya takkanlah hurai yang itu. Saya nak hurai pasal berkenaan dengan apa namanya, bagi saya minum air sikit lah. Berkenaan dengan apa IHR ni. IHR ni apa benda IHR ni? Ramai orang nak tahu. Doktor-doktor ramai call saya, apa benda IHR ni? Apa benda IHR ni? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik. Jadi dia sebut kat sini akan ada platform emergency di masa hadapan. Dan mereka akan lancarkan pada bulan September
2024. Hak ni dia tak sebut lah, saya sebut kan, sebab kita dah kaji, kita tahu mereka nak lancarkan satu platform insya-Allah. Hasil WWHA 75 ini daripada Perhimpunan World Health Assembly yang ke-75 ini, semua negara anggota bersama WHO bersepakat untuk menubuhkan 2 platform. Jadi mereka nak tubuhkan 2 platform yang akan menjadi perunding antarabangsa dalam menangani pandemik ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan kesihatan dan juga nyawa. Maka yang pertama disebut Intergovernmental Negotiating Body, INB, disebut INB, untuk menghasilkan instrumen yang digelar atau yang dikenali sebagai WHA CA+. WHA ni World Health Assembly and Convention Agreement ataupun kita sebut sebagai Pandemic Agreement. Jadi yang pertama nak melahirkan Pandemic Agreement. Ni penting ni. Pandemic Agreement ni kita nak kena tahu bahawa Pandemic Agreement ni lahir daripada HR tadi juga. Kan, yang mana daripada situ dia akan buat operational. Yang kedua, Working Group on Amendment to the International Health Regulation, WGIHR. Working group lah, maknanya kumpulan-kumpulan ataupun mereka yang bekerja, berfikir, merancang untuk membuat pindaan kepada IHR, pindaan 2005, yang mana pindaan 2005 ini telah pun dicadangkan oleh Amerika Syarikat. Satu cadangan yang panjang dia dah buat dah. Jadi cadangan inilah yang akan dibincang semula oleh Working Group IHR ini. Jadi setiap negara akan bincang, termasuklah Malaysia. Jadi di sinilah kata Dr. Zaliha, YB kita, KKM sedang menjalankan proses libat urus dengan 12 agensi ataupun kementerian bagi meneliti pindaan IHR 2005. Jadi disebutlah Kementerian Pertanian, Kementerian Sains Teknologi, Keuangan, Luar Negeri, Pembangunan Wanita, Masyarakat dan sebagainya, sampaikannya last sekali lah Jabatan Peguam Negara dan MKN. Jadi semua menteri-menteri lah. Jadi saya nak bagi cadangan lah, tambahlah yang ke-13. Yang ke-13 ni panggil NGO. Panggil NGO sebab kita ada cadangan kita juga. Panggil NGO. Kerana NGO ni ada input yang mungkin berbeza daripada kementerian yang ada. Kementerian ni dipikir secara governmental, NGO dia non-government, tetapi dia orang yang terlibat juga. Kita lah yang akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat sakit, rakyat mengadu, rakyat mati, berhadapan dengan NGO lah. NGO yang nak berdepan. Tak kira lah yang namanya PPIM ke, yang namanya Ansar ke, yang namanya apa pun tak kira lah. Jadi nak sebut kat sini semuanya pakat-pakat menerima aduan-aduan begitu kan. GPMC terlupa pula. Jadi nak sebut kat sini, NGO kena duduk kat dalam salah satu yang akan memberikan cadangan. Ini pandangan, my humble opinion lah. Kerana apa? Kerana NGO ni dia terlibat secara langsung. Dia tahu apa yang berlaku on the ground. Apa yang berlaku on the ground. Kementerian ni duduk kat dalam kementerian je. Kan? Dia tengok berdasarkan kepandaian dia, pengalaman dia, berdasarkan apa yang dia tahu. Yang dia tahu apa yang ada dari sudut kerajaan. Tetapi NGO yang duduk di bawah, kan, bersama masyarakat, bersama rakyat, masa kebanyakan mereka yang ikhlas, yang benar-benar, janganlah NGO politik pula. NGO yang belakangnya ada politik tu baik tak payah kan, sebab itu dah masuk dalam menteri juga. Cari NGO yang betul ikhlas dan sebagainya. Jadi kita nak cadangkan yang ke-13 ada NGO kat situ. NGO ada pandangan. Saya akan bagi beberapa pandangan saya malam ni, contoh-contoh yang kami ada bincang-bincang sikit kan. Jadi dia kata dua jawatan kuasa itu turut dianggotai oleh 12 agensi, kata menteri atau kementerian yang saya nyatakan. Jadi dia kata dua jawatan kuasa itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet. Jadi lepas tu kabinet nak buat keputusan lah. Pendirian Kerajaan Malaysia. Ini saya nak sebut apa pendirian Kerajaan Malaysia tentang IHR. Selari tak selari dengan apa yang mereka buat. Saya nak sebut pada malam ni. Yang pertama kata Dr. Zaliha binti Mustafa, YB Zaliha, Menteri Kesihatan kita. Dia kata yang pertama, kedaulatan dan autonomi negara tidak boleh dicabuli oleh mana-mana pihak. Jadi kita setuju sangatlah. Maksudnya kita ni mesti ada sovereignty, mesti ada kedaulatan dan autonomi. Kita mesti berkuasa ke atas negara kita, bukan orang lain buat keputusan untuk kita. Jadi dia kata kedaulatan dan autonomi tidak boleh dicabuli oleh mana-mana pihak. Kita tengok cabul tak cabul sekali lagi. Sebarang penggubalan dan undang-undang antarabangsa
mestilah tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Ini satu yang penting. Kalau tidak, kita sama duduk bawah penjajahan mereka kan. Kalau kita kena ikut apa yang mereka buat, semua nak kena ikut dia je, nak kena ikut WHO je, nak kena ikut United Nations saja, nak kena ikut pandangan orang luar yang tak tahu pun apa yang ada di dalam negara ni, maka samalah macam kita dijajah, macam kita tidak merdeka. Begitu kan. Jadi maknanya dia kata mesti bertentangan, mesti tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, memelihara kedaulatan negara. Ini kan, siapa rukun negara ni kan? Kuasa raja-raja Melayu dan kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi kita kena letakkanlah kuasa majlis raja-raja, kuasa yang di-Pertuan Agong itu di tempatnya. Kan, yang paling tinggilah kalau kat negara kita ni selain daripada parlimen, dan tidak melanggar hak asasi kebebasan rakyat. Hak asasi kebebasan rakyat ni pendirian kerajaan. Saya baca tengok ni, kita dengar pun semua rasa seronok lah. Wah, baguslah menteri kita ni bercakap begini. Alhamdulillah, kita sokong, kita setuju kan. Pendirian kerajaan Malaysia yang kedua, Malaysia mempertahankan prinsip keadilan, solidariti dan pentadbiran kesihatan global. Jadi Malaysia mempertahankan prinsip keadilan, bukan parti keadilan kan? Dan solidariti. Maknanya kita ni kena bersama-sama lah dengan pentadbiran kesihatan global. Jadi kita kena tambah dalam satu kurungan ni, kesihatan global yang adil, yang betul lah. Jangan kesihatan global yang berpandu kepada mazhab-mazhab tertentu seperti mazhab Rockefeller Medicine contoh. Malaysia berpandangan adalah penting untuk negara-negara maju membantu negara-negara membangun dan sumber-sumber yang mereka yang ada. Jadi supaya dapat pengagihan sumber mestilah adil dan saksama. Ini kita setujulah. Jadi apa yang dicakap ni setuju belaka. Kan, sebab apa? Bagus. Tapi apa yang dibuat kita nak semak dan imbang. Semak dan kemudian kita nak imbang balik kan, apa yang ada yang berlaku. Ketiga, penyertaan Malaysia dalam rundingan ini dipacu oleh matlamat. Jadi penyertaan Malaysia dalam rundingan dalam convention WHA tadi tu dipacu oleh matlamat untuk membina sistem penjagaan kesihatan yang lebih kuat dan lestari. Jadi perkataannya ni memang perkataan politik lah, memang bestnya lah kan, lestari. Ini sepanjang masa. Jadi yang lestari ni yang mana? Yang ikut chemical ke, ataupun yang ikut natural, yang ikut fitrah kan, yang ikut tabi'i. Jadi nak cakap bukan di luar tabi'i lah, yang ikut tabi'i. Jadi lestari ni semua satu yang prinsip. Prinsip ni kita kena pegang lah sebab bagus kan. Kemudian keempat, kementerian juga kesihatan KKM mengutamakan ketelusan. Ini pun penting. Sebab masa sebelum ni saya rasa tak telus. Kan? Sebelum ni kita rasa tidak telus. Kenapa? Nak tanya apa ada dalam ingredient vaksin pun tak tahu. Tak tahu kan. Apa kesan sampingan vaksin pun tak tahu. Berapa harga sebenar vaksin pun kita cuma tahu gitu-gitu aja. Macam mana pelaksanaan modus operandi pun kita pun tahu macam itu. Yang ni sebelum ni lah. Sekarang ni zaman Dr. Zaliha ni, insya-Allah mudah-mudahan dia telus. Jadi kalau adalah katalah vaksin nak masuk lagi sekali, atau ubat, apa-apa ubat yang dicadangkan oleh pihak United Nations ataupun WHO, dia mesti telus. Ubat ni macam mana? Betul ke? Boleh ke? Kan? Ada halal tak halal? Jadi kita ada tengok balik kan. Telus, kena telus. Kemudian kita kena adil, bersikap adil, disebut tadi. Adil kan. Mempertahankan prinsip keadilan. Adil maknanya kalau orang tu tak nak diinjek, contohnya mana boleh diinjek kalau tak nak diinjek kan. Tiba-tiba paksa pula kan. Ni kita tengok nanti bagaimana. Kemudian keempat, kementerian mengutamakan keterusan dan menyampaikan maklumat yang tepat kepada orang ramai. Kena tepat. Kalau vaksin datang, ubat-ubat apa datang, kita kena tahu apa ingredient dia. Kan? Dibuat daripada apa? Ni sebenarnya trial ke ataupun dah terbukti? Ataupun cuba-cubaan aja? Ataupun macam mana? Kita kena tahu tu telus. Jadi semua prinsip-prinsip yang digambarkan oleh Menteri Kesihatan ini, pendirian kerajaan Malaysia ni wajib kita laksanakan. Bukan macam sebelum ni tak dilaksanakan. Dia kata tak paksa. Kita tak paksa, cocok-cocok, tapi rupanya dia buat suasana yang menyebabkan orang terpaksa. Macam mana terpaksa? Kalau nak pergi sembahyang,
kena ada dua dos. Terpaksa ambil juga. Kalau nak pergi umrah, kena ambil 2 dos, 3 dos. Kalau tak boleh pergi. Jadi orang tua-tua semua takut belaka. Ini semua adalah suatu yang tidak telus daripada dulu. Sebelum ni, di zaman Kementerian KJ dulu, tak telus langsung. Kita komen sikit KJ sat lagi lah. Sebab KJ dia ada cakap sikit pasal berkenaan dengan apa dia sebut kejayaan dia dalam menangani pandemik. Bismillah. Jadi di gambar ini, kerajaan perpaduan tidak akan sama sekali berkompromi dengan mana-mana keputusan yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Penting ni kan. Maknanya mengutamakan kepentingan negara kan. Kerajaan komited untuk memelihara kedaulatan negara, kuasa raja-raja Melayu dan kuasa yang di-Pertuan Agong. Ini adalah ucapan Dr. Zalihah, Menteri Kesihatan kita, berkenaan dengan IHR. Tadi dikata sebenarnya IHR ni tak bahayalah begitu. Okeylah, tak apa. Kenapa? Kerana kita ada pendirian kita. Pendirian yang pertama, kedua, ketiga dan keempat tadi menunjukkan bahawa kita nak menjaga kebaikan, kebajikan negara, kebaikan, kebajikan rakyat, kebaikan, kebajikan, kedaulatan negara, raja-raja dan sebagainya. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang disebut di dalam parlimen. Jadi saya nak cuba gambarkan di sini. Yang pertama sekali, saya nak melihat pada beberapa perbincangan yang kami telah buat. Kalau kita nak baca satu-satu apa yang ada dalam IHR tu terlalu panjang. Terlalu panjang, tetapi apa yang kita boleh buat di sini ialah saya hanya nak sentuh tentang beberapa perkara yang penting sahaja. Insya-Allah esok kita akan ada satu perbincangan. InsyaAllah kita akan buat di PPIM malam besok berkenaan dengan WHO. Solusi IHR ni, adakah dia mengancam, dan kemudian kan apa solusinya? Salah satu kaitannya bersama dengan WHO. Kenapa kita sebut tentang WHO ni? Kerana saya sebenarnya bila kita mengkaji tentang WHO ni, banyak benda-benda yang ada di dalam WHO itu rupanya perkara-perkaranya adalah perkara-perkara yang kita ada tanda tanya yang besar. Tanda tanya yang besar. Saya akan cakap, kita akan bincang besok. Besok kita bincang tentang ni. Tapi saya nak cuba sebab satu sebagai kita kata apa namanya sebagai teaser kan untuk perbincangan besok. Sebab kita nak mempersoalkan IHR ni yang dicadangkan oleh WHO. Jadi sudah tentulah mereka ni ada sesuatu yang mereka nak buat, nak capai kan. Jadi mana dia pergi tadi kan. Ni saya nak tengok sini saya nak bacakan salah satu daripada, saya baca je, besok kita bincang detail untuk mukadimah ni. Kita nak kenapa penting kita tahu tentang IHR yang datang daripada WHO ni kan. Kerana kita lihat di dalam WHO ini rupa-rupanya ada perkara-perkara yang sebenarnya menimbulkan question kita. Salah satunya dalam chapter ataupun artikel XV ataupun 15 berkenaan dengan legal capacity, privilege dan immunity. Jadi ini antara perkara yang kenapa kita nak tanya, nak detailkan IHR ni. Kenapa kita nak betul-betul melihat pandemic treatment ni ataupun agreement ni? Kenapa kita nak berhati-hati dengan apa yang mereka cadangkan, yang mereka rancang, dan kemudian dibagi pula pada kita untuk nak memperbaiki perancangan mereka itu sesuai dengan apa yang mereka nak kan. Baik, artikel 66 saya bacakan. The organization WHO shall enjoy diguna perkataan enjoy in the territory of each member. Semua ahli-ahli dia and such legal capacity akan menerima suatu kelebihan dari sudut legal, dari sudut perundangan, as may be necessary for the fulfillment of its objective and for the exercise of its function. Jadi untuk melaksanakan objektif dia, untuk mencapaikan peranan dia, fungsi dia, maka members kepada WHO ni, siapa yang terlibat tu, mereka akan enjoy, mereka akan
mendapatkan satu kelebihan dari sudut perundangan. Apa dia? Artikel 67. Dengar cakap saya ni, mark my word. The organisation, kan, dia kata maknanya WHO ni shall enjoy in the territory of each member. Maknanya semua ahli-ahli yang ada di dalam WHO ini, kan, mendapat satu kelebihan, kan, iaitu such privilege, satu kelebihan, satu keutamaan, and immunities, dan kekebalan, as may be necessary for the fulfillment of its objective and for the exercise of its function. Jadi kita sebut ke sini bahawa organisasi WHO ni dibuat apa saja pun, dilakukan apa saja pun, bagi orang vaksin orang mati, bagi orang vaksin orang sakit, bagi ubat salah, bagi nasihat salah, buat satu keputusan salah, ada penyelewengan dan sebagainya, kan, untuk nak melaksanakan dia punya objektif dia ataupun nak melaksanakan peranan dia, maka dia kata mereka adalah immunity, ada privilege, ada kelebihan, ada satu keutamaan dan juga immunity. Mereka ni kebal daripada segala undang-undang. Representative of members, kan, wakil-wakil kepada ahli mereka, person designated to serve, ataupun seorang yang telah dilantik untuk serve, berkhidmat on the board, sebagai seorang board director dan sebagainya, technical, sebagai seorang technician, ataupun administrative personnel, ataupun sebagai seorang pengurus pada organisasi itu, WHO tadi, shall similarly enjoy such privilege and immunity. Jadi kita kata bagaimana mereka ni yang berada dalam board, yang techniciannya, yang adminnya dan sebagainya, semua tu akan mendapat privilege, satu kelebihan, keutamaan dan immunity. Apa dia? Kebal daripada segala pendakwaan, kebal daripada segala undang-undang, as are necessary, satu yang perlu kepada mereka untuk menjadi independent exercise, sebagai satu yang independent. Independent kita tahulah, kan, exercise satu perkara yang mereka lakukan tadi itu, supaya mereka dapat berfungsi. Jadi nak sebut kat sini, rupa-rupanya artikel 67, artikel 66, 67, 68 ni semua cerita pasal, kan, immunity. Maknanya sebab tu saya nak ajak tuan-tuan perempuan yang ada pada malam ni untuk merasakan bagaimana satu organisasi ataupun ahlinya yang mana kita kata akan melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan berbagai perkara kehidupan, bencana alam dan sebagainya, tiba-tiba antara yang diutarakan bahagian legal ini, mereka tidak boleh didakwa. Kalau buat salah, kalau buat aniaya, kalau buat apa-apalah perkara yang melampaui satu-satu kebaikan, mungkin dia ada tipu daya ataupun sebagainya, mungkin ubatnya tak jadi ke sebagainya, maka mereka tidak boleh didakwa. Kenapa mereka buat macam gini, kan? Kita pun heran. Saya petik daripada kata-kata sebahagian daripada, ada beberapa orang lah yang komen tentang perkara ini. Bila saya tengok komen-komen daripada, dia kata kenapa mereka minta hak supaya exemption daripada kita kata undang-undang tadi, kerana mereka tahu ada benda yang mereka buat salah. Itu logiknya macam tu lah. Jadi sebab tu IHR ke, GPT ke, ataupun apa sahajalah yang mereka nak cadangkan tadi, maka kita kena berhati-hati, kerana mereka buat apa-apa tu tak boleh didakwa. Kalau disalah tak boleh didakwa. Ini benda-benda yang saya rasa imuniti, kekebalannya yang tidak patut ada pada mana-mana manusia lah. Di Malaysia ni pun ada juga, kan. Baik. Ya, sebab itulah dalam hal ini saya ingin menyatakan dalam beberapa perkara berkenaan dengan apa yang digambarkan oleh Datuk Dr. Zaliha Mustafa tadi, berkenaan beberapa pendirian atau beberapa prinsip-prinsip yang ada pada kerajaan Malaysia tadi. Maka kita nak melihat yang pertama sekali berkenaan dengan, saya nak mulakan dengan artikel 59. Artikel 59 ini bagaimana yang digambarkan oleh IHR berkenaan dengan time frame. Time frame ni maknanya apa?
time frame ni maknanya the period ataupun jangka masa yang mana digambarkan oleh artikel ini, menggambarkan bahawa segala regulation, amendment, pindaan dan sebagainya shall be in 18 months, dalam masa 18 bulan from the date. Sekiranya tidak di reject atau tidak reserve, kita tidak berkecuali kan datang daripada negara mana-mana tadi, maka Director General akan menolaknya. Jadi maknanya kalau kita kata kita tidak tak membantah, membangkang dan sebagainya, maka dia akan, ini adalah artikel 59, entry into force, period for rejection or reservation. Jadi maknanya IHR ni kalau kita tidak tolak dia ataupun kita tidak bantah dia dalam masa 18 bulan daripada notification yang telah diberi oleh Director General tadi tu, maka kita tidak akan diterima lah. Maksudnya benda tu akan entry into force, maknanya akan dipaksa menggunakannya. Jadi di dalam artikel ini disebutlah sama ada 24 bulan, ada ditukar 12 bulan sebagainya. Saya tak nak pergi dalam sangat, nanti kita pening. Jadi saya cuma nak mengatakan bahawa mereka bersetuju berbincang dalam berkenaan artikel 59 ini untuk mengurangkan tempoh masa penolakan, rejection, daripada 18 bulan ke 10 bulan, daripada tempoh berkuat kuasa daripada 24 bulan kepada 12 bulan. Jadi di bawah artikel 61 ini mereka menyatakan bahawa Malaysia mempunyai hak untuk nak reject, menolak ataupun sebagainya tidak selewat-lewatnya 1 Disember 2023. Jadi ini yang kita faham daripada inilah. Tapi pandangan daripada doktor tu tadi, dia kata akan buat pada depan, depan. Jadi itu ada dua pandangan lah. Kita tidak mahu berbincang dengan tu, tapi saya nak sebut kat sini ada lebih kurang 307 pindaan IHR ini, yang mana setiap pindaan itu dia bukan hanya bersangkut paut dengan apa yang kita gambarkan sebagai kesihatan, tetapi sebenarnya dia bersangkut paut dengan apa yang digambarkan sebagai kuasa, kedaulatan dan sovereignty kan. Jadi ini sinilah kita nak melihat bagaimana keadaan yang yang sedang berlaku sekarang. Baik, saya nak bacakan satu artikel kan. Artikel inilah artikel 1. Artikel 1 IHR. Ini yang kita sebut sebagai pindaan yang nak dibuat kan. Baik, dalam artikel ini dia menggambarkan bahawa and it has been determined bagaimana dikata bahawa akan ada satu standing recommendation. Standing recommendation. Jadi disebut sini standing recommendation ni maknanya satu nasihat, satu cadangan oleh siapa? Oleh WHO, yang mana dia dibuat oleh Director General dia punya pengurusi dia lah, WHO tu kan. Jadi dalam ni disebut standing recommendation means asalnya ada non-binding advice, non-binding advice issued by WHO for a specific ongoing public health risk pursuant to Article 16 regarding appropriate health measure for routine or periodic application needed sebagainya lah, dalam disease, penyakit yang berjangkit dan sebagainya lah. Jadi di dalam perindaan ini asalnya dia mengatakan bahawa standing recommendation itu maknanya satu cadangan yang dibuat oleh pihak Director General ataupun kita kata pengurusi kepada WHO itu kepada mana-mana negara tadi. Yang pertama sekali dia hanya sebagai advice, tetapi kita lihat bagaimana yang digambarkan oleh pindaan itu, dia potong non-binding. Jadi menjadikan bahawa segala yang datang daripada WHO itu dia akan jadi binding, maknanya terikat dengan undang-undang, maknanya wajib dipatuhi.
Jadi di sini kita lihat dalam artikel 16. Artikel 16 ini menggambarkan kepada kita tentang disebut artikel 15 dan 16 sebenarnya. Dia ada satu standing recommendation, satu nasihat, satu arahan daripada WHO. Maka sebenarnya dia katalah non-binding. Asalnya non-binding, tidak terikat. Tetapi sekarang ni dia ada dua. Satu standing recommendation, satu lagi disebut temporary recommendation. Jadi bila ada satu advice daripada WHO, daripada artikel 1 ini, maka asalnya sebagai nasihat saja, non-binding. Tetapi yang dipindah di sini ialah menjadi binding. Menjadi binding ni maknanya terikat. Terikat dengan arahan. Jadi apabila dikeluarkan arahan, maka kita kena ikut semua arahan dia. Kalau dikata di Malaysia ada pandemik, maka kita kena pandemik. Kalau dikata Malaysia ada apa namanya kena buat PKP baik. Jadi dia rujuk kepada artikel 15 dan juga artikel 16. Apa artikel 15? Artikel 15 ini menyatakan daripada artikel 1 tadi, dia rujuk pada artikel 15. Dia menyatakan it has been determined, itu telah menjadi satu yang telah kita tetapkan, that a public health emergency, dia adalah panjang saya pendekkan that a public health emergency of international concern is occurring, bila berlaku satu yang digelarkan sebagai public health emergency. Jadi satu emergency yang bersangkutan dengan masyarakat awam di peringkat antarabangsa, and the Director General shall use temporary recommendation. Jadi dipanggil temporary recommendation. Yang kemudian yang satu artikel 16 pula, WHO may make standing recommendation untuk penggunaan health measure. Maknanya penggunaan health measure nanti kita tengok. Maknanya bila berlaku tu, maka berlaku satu yang dia orang katakan sebagai emergency. Emergency, maka WHO punya Director General boleh keluarkan arahan, dan arahan itu disebut sebagai disebut sebagai temporary recommendation dan juga standing recommendation. Tapi untuk temporary dan standing walaupun namanya recommendation, pada sebelum ini non-binding, tapi sekarang ini sudah dijadikan sebagai binding, maknanya kita kena ikut. Jadi di sinilah kita lihat di dalam apa yang digambarkan oleh Malaysia, dalam artikel 1 ni saya bacakan apa yang Malaysia cadangkan, apa yang Malaysia cadangkan di dalam apa namanya pandemik, dalam hal ini. Kita tengok apa yang dicadangkan. Baik. Dalam artikel ini yang menggambarkan Malaysia propose. Ni Malaysia buat proposal untuk IHR tadi. Maka dalam artikel 1 definition ini, kalau menurut KJ, dalam ucapan dia, dalam keluar sekejap, dia ada kata bahawa yang pertama kita tak sign, yang kedua kita bukan saja tak sign tapi kita membantah cadangan yang mengancam kedaulatan negara, sehingga kita dipuji oleh negara-negara lain juga. Dan kemudian WHO tidak boleh mengumumkan satu pandemik tanpa merujukkan kepada negara kita. Jadi apa yang disebut tadi itu sebagai satu yang sebenarnya tidak ada substan yang kita boleh nak pegang. Kerana kita tengok apa yang Malaysia, saya bacakan apa yang Malaysia buat mengenai artikel 1. Dalam artikel 1, negara kita ataupun KKM tidak menyentuh berkenaan dengan apa yang digambarkan sebagai non-binding ataupun binding tadi. Tak sentuh. Dia cuma kata, dia cuma sentuh tentang artikel 1 definition tadi, binding tak binding dia tak sentuh langsung. Kemudian cuma disentuh tentang, dia kata health measure. Health measure ni apa? Maknanya seperti prosedur untuk nak buat sesuatu, alat-alat, seperti dia kata health measure adalah procedure applied to prevent the spread of disease. Ini maknanya SOP-nya. Kemudian tentang health product, contoh dia kata sini termasuklah perubatan, medicine, vaksin, medical device, diagnostic assistive product. Cerita tentang produk-produk apa namanya medical yang boleh digunakan ketika emergency. Dia tak sentuh langsung pasal binding non-binding.
Ini yang kita tanya soalan ni. Kan, kenapa dia kata kita nak menjaga kesejahteraan negara, kedaulatan negara, kita nak menjaga raja-raja, nak menjaga hak asasi manusia, keadilan. Tetapi di dalam Malaysia's proposal for targeted amendment tadi, Malaysia punya cadangan untuk nak pindaan-pindaan tadi dalam IHR 2005 tadi tak sebut langsung pasal bahawa kita kena keluar daripada binding tadi. Kenapa tak buat macam itu? Sedangkan itu yang paling penting sekali dalam artikel 1. Kalau kita tidak ada perkataan binding dan non-binding tadi, maka sudah tentulah kita akan melihat bagaimana kita ni terpaksa ikut secara langsung. Dia adalah sebut kat bawah-bawah sana tu tentang kena consent daripada, kena beri advice kepada kerajaan, kena bagi minta syarat inform, kita kena inform dan sebagainya. Tapi sekadar inform, sekadar advice, maka sebenarnya itu adalah lebih kurang kepada paksa bila dia dah bagi recommendation. Contohnya bila Director General dah kata kita semua kena PKP 10 tahun. Dan contohnya, maka kerajaan Malaysia pun kata, apa yang bukti nak kena 10 tahun ni? Dia pun keluarkan bukti dia. Dia boleh bagi bukti apa-apa pun. Dia boleh bagi fakta apa-apa pun. Kan? Dia boleh bagi untuk kepentingan tertentu, orang tertentu, contoh. Jadi, pada masa tu, binding. Binding. Ini benda yang kita nak sebut. Jadi, di dalam artikel 1, proposal yang Malaysia cadangkan, yang mereka dah buat dah. Cumanya sekarang ni kata Dr. Zaliha, mereka nak bagi kepada 12 agensi lain. Sebab tu saya kata jangan bagi kepada kementerian saja, bagi pada NGO. Dia bagi kepada kementerian. Kementerian yang tak tengok pun benda ni, tak faham pun benda ni, kan? Baik dia bagi pada NGO yang ada mengkaji. Ataupun group of lawyers yang memang ada patriotic, kan? Ni saya nak sebut patriotic ni, saya nak sebut. Kenapa saya sebut benda tu? Sebab kita tengok bagaimana keadaan yang berlaku. Saya tengok saya nak bacakan kata-kata daripada, tak ada kat sini ke, kata-kata daripada, saya nak sebut quotation daripada Director General yang pertama, iaitu Brooke Chisholm. Saya nak sebut pun susah. Brooke Chisholm ini, dia adalah merupakan Director General WHO yang pertama. Apa dia kata? Saya bacakan dia punya quotation dia satu. Quote, to achieve world government. Nampak? Ni tahun 1940-an ni. Bukan 2023, 2022 dah. 1940-an ketika mereka menubuhkan WHO tu. Kan dia kata to achieve world government. Ni Dr. Brooke Chisholm dia kata apa? To achieve world government, it is necessary. Satu kewajipan to remove, untuk membuang from the mind of man, daripada pemikiran man, laki-laki, wanita, dia individualism, iaitu dia punya apa? Rasa diri sendiri, keakuan diri, kan? Ataupun kepentingan diri, kan? Loyalty to family tradition. Kita nak membina satu one world government ini, kita kena buang rasa kesetiaan kepada keluarga dan tradisi. Bismillah. Dan adat-adat istiadat, adat-adat keluarga. National patriotism. National patriotism. Patriotic, kan? Kebangsaan. Maksudnya nak fikir pasal negara, nak fikir pasal agama ke bangsa, tak ada dah. Kita kena buang semua tu, kata Director General WHO yang pertama. Yang akhir sekali kata apa? And religious dogmas. Maksudnya kita kena buang juga semua yang berkaitan dengan religious dogma. Ini adalah antara perkara-perkara yang asal. Bila kita kata penubuhan WHO dulu ditubuhkan oleh siapa? WHO ni tubuhkan siapa? Agak-agaknya siapa yang tubuhkan WHO ni? Kalau kita tengok balik, WHO ni ditubuhkan oleh Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation. Macam pernah dengar kat mana agaknya tu. Kan? Jadi, tengok pula dilantik seorang doktor psikiatrik, doktor pakar mental jiwa ni, kan? Yang juga seorang yang apa namanya,
tak tahulah macam mana dia punya keadaan dia kan. Bagaimana dia telah menubur. Nanti saya akan cerita besok lah. Besok saya cerita. Jadi sebab kat sini, bila kita tengok pula WHO yang macam ni, maka tiba-tiba dia menyatakan bagaimana keadaan apa namanya, nak buat ni, tiba-tiba advice pun dia binding, dia terikat. Maka di sinilah saya nak gambarkan kepada tuan-tuan sekalian bagaimana Malaysia tidak sentuh langsung dalam perkara yang saya dapat di sini, Malaysia's proposal untuk pindaan tadi, untuk menyentuh tentang binding tak binding. Ini KJ buat kita punya kerja lah ni kan. Jadi disebut adalah panjang disebut tentang perkara-perkara berkenaan. Jadi kemudian yang kedua, sebenarnya ada 3 artikel yang besar yang boleh menjejaskan kedaulatan negara dalam pindaan. Artikel 1, artikel 2, artikel 3 dan artikel 12. Ada 4. Ada 4 ni artikel yang akan menyentuh kedaulatan negara. Maknanya dia boleh masuk negara kita dan kemudian dia boleh buat macam-macam. Tetapi dalam artikel-artikel tersebut yang disentuh oleh KKM pada zaman KJ dulu, tidaklah sesuatu yang betul-betul ada substance. Ada substance yang kata untuk nak membina satu kekuatan di dalam kita merancang pindaan-pindaan tersebut. Saya cuba bacakan artikel nombor 2 IHR. Pindaan dia. Okey. Dia kata apa? The purpose and scope of this regulation. Jadi the purpose, tujuan dan bidang kuasa peraturan ini are to prevent, to protect against, untuk menghalang, mencegah, protect, melindungi, dan juga to prepare, tambahannya to prepare, untuk mempersiapkan, sebelum ni tak ada prepare, control, untuk menguasai, and provide a public health response, menguasai, kontrol, bersiap sedia, protect, prevent a public health response to the international spread of disease. Jadi maknanya dia bukan hanya public health untuk spread disease, penyakit tadi, including, di tambahan, including through health system readiness and resilient, dengan sistem kesihatan yang sentiasa sedia dan resilient, yang sentiasa kuat. Baguslah. In ways that are commensurate with and restricted to all risks with a potential to impact public health. Sebut all risk. All risk maknanya bukan saja disebut, asalnya ialah the public health risk. Public health risk. Sekarang ni all risk. Jadi termasuklah juga apa-apa saja risiko yang boleh memberi impact kepada public health. Jadi apa risiko? Termasuklah bencana alam. Termasuklah bencana alam. All risk. Kalau dulu penyakit saja. Kalau dulu spread benda-benda yang sangkut paut dengan apa namanya, kita kata penyakit berjangkit. Sekarang ni disebut all risk with a potential to impact public health. So all risk ni apa? Dia boleh masuk juga negara kita. Sekiranya berlaku banjir, dia boleh masuk juga. All risk, risiko yang berkaitan dengan public health. Ataupun dia kata adanya teroris. Teroris ni boleh menyebabkan public health juga. Contohnya, jadi maknanya nak sebut kat sini, sangkut dengan environment, bencana alam, sebagainya pun WHO akan masuk. Kalau kita pergi jauh lagi yang sekarang telah pun berlaku, Akta 774 kan, KKM, apa dia? Akta iaitu berkenaan dengan alternative medicine, complementary medicine. Contohnya nak ruqyah ke, nak bekam ke, kan, bekam ni kalau sunnahnya bekam darah kan. Jadi sekarang bekam darah tak dibenarkan. Kenapa? Sebab ada risk. Apa risknya? Kotor, mungkin tidak jaga hygienik dia, tak jaga dia punya prosedur ke apa kan, high risk dia kata. Jadi maknanya nak buat bekam pun
akan dikontrol. Sekarang ni tak dibenarkan. Bekam darah contohnya tidak dibenarkan. Jadi diubah daripada only disebut sebagai public health risk kepada all risk. Jadi all risk semua sekali lah. Tapi ini tidak dibantah, tidak ditolak oleh KKM. Sedangkan benda-benda macam ini satu yang melangkaui kepada kedaulatan kita. Bila tiba katakanlah ada satu peristiwa yang berlaku kan, tiba-tiba dia pula sibuk-sibuk masuk kan. Kenapa? Ini bercangkut paut dengan risiko kepada kesihatan, dia kata. Dia datang, dia buat macam-macam dia nak buat kan. Baik. And which avoid unnecessary interference with the international traffic and trade. Maknanya bersangkut paut dengan perjalanan. Maknanya kalau nak naik kapal terbang ke traffic international trade ataupun nak bisnes, so maknanya dengan arti kata lain, mereka boleh kontrol juga trafik dan boleh kontrol juga trade, perniagaan dan perdagangan. And livelihood, kehidupan. Kalau ada sesuatu yang boleh menyebabkan risk tadi, dia boleh kontrol livelihood. Macam mana nak belayam esok, dulu belayam nak dapat permit daripada veterina, Jabatan Pertanian contohnya. Sekarang nak belayam kena minta daripada bukan saja veterina, juga kena minta daripada KKM. Sebab apa? Livelihood, human right, hak manusia. Kalau ada satu yang tu pun juga dia boleh langgar. Contohnya, and equitable access to health product, juga tentang kesamaan, kesamarataan untuk mendapatkan akses kepada produk-produk kesihatan dan healthcare technology and the know-how. Baik, ada yang okey dan sebagainya. Jadi di sinilah kita lihat sepatutnya dia fokus kepada public health risk yang asal, tetapi diubah kepada all risk with a potential to impact public health. Jadi maknanya dia boleh define semua benda lah. Jadi maknanya dia membuatkan kuasa dia tu lebih besar, lebih hebat lagi daripada yang sepatutnya. Ini antara perkara-perkara yang kita dapati tidak disentuh lagi lah. Wallahualam, mungkin bila dia dengar kita cakap ni dia akan sentuh lah, kita tak tahulah. Jadi ini antara perkara-perkara artikel, contohnya artikel 2 tadi kan. Jadi artikel 2 dia tak sentuh langsung. Dalam proposal contohnya KKM tak sentuh. Jadi ni yang bahaya ni. Ni yang bahaya ni. Kemudian artikel 3 pula, principle, dalam prinsip the implementation of this regulation, untuk melaksanakan peraturan-peraturan ini shall be with, sebelum ni ada full respect for the dignity, human right and fundamental freedom of person. Sebelum ni maknanya untuk melaksanakan peraturan ini, kita mesti menghormati, full respect for the dignity and the sudut and kemuliaan ataupun human right, hak-hak manusia, and fundamental freedom of person, dan hak kebebasan yang asas kepada seorang manusia. Ini sebelum ni dipotong semua tu, maka dikata apa? The implementation of this regulation shall be based on the principle of equity. Apa equity ni? Ni si KJ sebut equity. Apa equity ni? Equity ni maknanya kalau seorang kena cocok, semua wajib cocok. Seorang kena cocok, semua kena cocok. Macam itu. Itu equity. Tak ada lagi hak untuk kita freedom. Untuk kita kata, oh saya tak naklah ambil ni, saya nak ambil yang apa ni, Tibun Nabawi. Saya nak ambil cara yang macam ini, iaitu cara tradisional, herba, ataupun saya nak menggunakan homopati. Jadi dia tak boleh dah. Kenapa? Dia telah ambil untuk melaksanakan the implementation of this regulation. Jadi IHR ni bila dia buat besok untuk melaksanakan tadi, dia kata based on the principles of equity. Seorang kena, semua kena. Macam itu. Jadi adil tak kan? Adil tak macam itu kan? Equity nampak macam bagus. Kalau ikut kata-kata KJ baguslah, tapi maknanya kalau seorang kena, semua wajib kena. Macam itu kan? Sedangkan kita ada hak, kita nak mempertahankan contohnya badan kita daripada
ambil ubat-ubat yang kita tak nak, kita ambil ubat yang kita nak, yang sesuai, sebab kita ada banyak mazhab perubatan ni. Ada banyak mazhab. Kan, ada homeopati, ada naturopati, ada ayurveda, kan, ada Chinese medicine, ada tibun nabawi, kan. Macam-macam ada. Perubatan sunnah ada. Macam-macam ada. Jadi nak sebut sini, kan, kalau dia nak buat satu suntikan, semua kena ambil, wajib ambil. Ini adalah perubahan IHR. Jadi maknanya kalau tak nak ambil macam mana? Boleh kita nak ambil? Boleh lah. Tapi kena masuk penjara lah. Kena paksa lah. Macam telah berlaku pun di Indonesia. Kita dengar apa yang berlaku di Indonesia. Setengah-setengah kampung. Dia bagi je vaksin tu kat tepi-tepi sawah. Pakcik dah ambil vaksin belum pakcik? Tiba-tiba pakcik kata, vaksin apa benda tu nak? Vaksin, mari sini. Cocok terus wajib. Ada askar bawa senjata. Ini saya dengar orang cakap betul tak betul. Wallahualam. Jadi dia kata principle of equity. Maknanya dia boleh wajibkan. Bukan lagi contohnya harus dan wajib. Bukan. Wajib. And inclusivity. Inklusif. Semua sekali termasuk. Semua sekali kena. Maknanya kalau hak ni kena ni, katakan hari ni kena ambil ubat A, maka lain semua wajib ambil ubat A. Nak melaksanakan peraturan ini. And coherence. Kesamaan. And in accordance with their common but differentiated responsibility of the state parties. Jadi dia kata common tetapi differentiate daripada responsibility kepada state party pada negara-negara yang ada. Taking into consideration their social and economic development. Jadi kalau negara itu tak mampu beli vaksin, mungkin lain lah dan sebagainya. Jadi sampai dah sebut kat sini, semua kena lah. Maknanya dia dah buang dah. Yang asalnya apa? Full respect for the dignity. Untuk meletakkan penghormatan kepada kemuliaan seseorang itu ataupun human right, hak kita. Saya tak nak ambil cocok, saya nak ambil homeopati, saya tak nak ambil homeopati, saya nak guna tibun nabawi, saya nak guna sekian. Tak boleh dah, dia kena guna dia punya saja, chemical semua. Ini adalah merupakan perkara prinsip yang yang mahu dipinda. Jadi kita lihat apa yang ditulis pula oleh Malaysia. Malaysia cadang macam mana dalam statement ni. Dia kata dia tak ada sebut pun. Kata nak apa namanya, nak menggunakan hak-hak tadi yang sebut keadilan, ketelusan dan sebagainya. Tak ada. Dia tak ada sentuh pun benda itu. Cuma ditambah satu perenggan. The state party shall implement this regulation on the basis of equity, solidarity. Nampak? Ini bahasa KJ ni. Equity, solidarity. Dia tekankan lagi. Solidarity. Kita kena bersatu atas dasar kesatuan untuk menerima vaksin contoh. Maka semua kena ambil vaksin. Pakat-pakat. Kalau vaksin tu memang bagus, entahlah. Ini vaksin yang trial pula tu. Baik. Jadi kemudian dia kata as well as and in accordance with their common but differentiated responsibility, respective level of development of the state parties. Jadi itulah. Jadi kemudian ditambah yang itu, ditambah benda yang tak ada substance. Satu dia makin complicatedkan lagi. Kita kata freedom tadi. Freedom tadi nak guna tibun nabawi ke, nak guna ubat cara homeopati ke, nak guna apa ke, tak kira lah apa benda yang kita rasa kita yakin kan. Ataupun nak kuarantin tu, kuarantin orang yang sakit aja, jangan kuarantin orang yang tak sakit pun kuarantin. PKP ni kita kuarantin semua orang. Yang sakitnya 2-3 orang, tapi yang dihukum semua orang. Itu semua cara dia orang nak kacau ekonomi kita. Patutnya yang di kuarantin ni orang yang akan dijangka kena penyakit. Contohnya kalau dulu dia kata yang mudah kena sakit ialah orang tua. Kuarantin orang tua je lah. Jangan kacau umur 30-an, 40-an. Orang nak pergi kerja pun tak boleh. Jadi maknanya dia pakat semua sekali kuarantin. Padahal orang yang badan sihat, yang imun kuat takkan kena penyakit corona tu contohnya. Jadi oleh kerana dia buat macam itu, maka kita pun ikut aja masa tu, kita tak tahu sangat kan. Jadi hari ni dia nak jadikan peraturan. Jadikan peraturan. Maknanya lepas ni kalau orang tak nak ambil, dia boleh paksa dengan sama ada dipaksa, dia ambilkan juga, dicocok juga,
ataupun contohnya dimasukkan dalam penjara. Jadi inilah yang IHR nak dari artikel 3. Artikel 3 ni tak sentuh langsung. KKM tak sentuh langsung. Sebab tu apabila dibuat ucapan di dalam apa ni parlimen, nampak ucapan tu memang bagus, memang kita sokong. Tahniah. Saya rasa tahniah kepada Dr. Zaliha atas ucapan yang bagus, tetapi itu secara general, secara umum. Yang detail, setiap ada 307 pindaan yang dibuat, kita tak tengok satu-satu. Kita tengok yang senang-senang, yang besar-besar je. Itu pun yang besar pun tak menyangkuti. Macam saya sebut tadi, artikel 1 tadi menyentuh tentang binding atau tidak binding, legally binding, kan? Maknanya bila Director General WHO keluar arahan, dia bukan nasihat, dia arahan. Tak dibuat, boleh dikenakan, kan? Dikenakan tindakan ke atas negara tersebut. Jadi main sama ada askar masuk ke, dia sanction ke, dia boycott ke apa, whatever lah yang dia nak buat. Jadi nak sebut kat sini, kan, apa yang dibuat oleh pihak KKM masa zaman KJ lah, sekarang ni mudah-mudahan dia diubah lah. Saya sebut ni supaya mereka nampak dan mereka ubah. Dan esok insya-Allah kita akan buat lagi. Kita akan sebut lagi. Jadi sebab itulah kita lihat artikel 3 langsung tidak disentuh. Dia sentuh cuma yang bahagian belakang-belakang tadi yang tak ada substance pun, tak penting pun, benda yang dah ada pun di dalam artikel tersebut. Baik, kemudian saya nak sentuh artikel 12. Jadi artikel 12, kalau kita tengok di dalam apa yang ditulis oleh Malaysia, sebagai kita kata Malaysia punya pandangan lah, nak kata kita ni okey. Ni lagi best. Baik. Apa artikel 12 kita baca? Artikel 12 ni determination of a public health emergency of international concern, dipanggil public health emergency of regional concern, PHERC, ataupun immediate health alert. Maknanya apabila berlaku satu emergency, siapa yang nak mengatakan emergency, siapa yang nak mengatakan emergency, dan kemudian macam mana nak buat, ini penting ni. Ini kaitan dengan negara. Contohnya, dia kata dia pakat dengan Bill Gates, kita nak jual vaksin dekat Malaysia, kita nak jual 32 juta vaksin, kena semua kena ambil. Maka dia bagilah dekat Director General yang baru, mungkin daripada Malaysia orangnya, daripada Malaysia. Jadi dia kata, nah ambil ni, berapa? Tak banyak, 10 juta US ya, contoh kan. Oh 10 juta ke? Okey, 10 juta. Jadi dia pun kata kena declare pandemic chronic and chronic di negara Malaysia, supaya boleh Malaysia kena beli 32 juta atau 34 juta vaksin. Itu satu dos. Kalau 2 dos, katakan 32, jadi 64 juta vaksin. Setiap seorang wajib. Kalau artikel 3 tadi tidak dipinda, wajib kena ambil. Budak-budak ke orang tua ke semua pakai ambil semua. Sebab apa? Dah diwajibkan. Maka artikel 12 kata apa? If the Director General consider, sekiranya Director General merasakan, based on an assessment under this regulation, dia rasakan ini satu benda yang perlu kita buat keputusan, that a potential or actual, dia tambah. Sebelum ni dia kata that a public health emergency, maknanya apabila ada kecemasan, masalah kesihatan awam yang ada kecemasan, nampak orang mati ramai, tiba-tiba orang batuk ramai, mati berdarah, itu public health emergency. Ini dikata bukan public health emergency saja, dia tambah potential, satu yang nampak macam seperti nak jadi, potensi je, ataupun actual, atau berlaku sungguh, betul mati ramai, mati-matian. Jadi Director General ni dia tengok, dia akan memerhatikan negara itu, dia kata oh ini ada potential, bukannya actual, ataupun actual public health emergency. Bahaya tak? Of international concern, dia kata ini
akan membahayakan antarabangsa is occurring, sedang berlaku, maka the Director General shall, kalau sebelum ni apa, shall consult with the state party sebelum ni. Maknanya apabila nampak benda-benda yang nampak berpotensi ni, ada pandemik ni, ni ada actual berlaku ni, maka dalam yang sebelum ni dia kata apa, the Director General shall consult, mesti berbincang, mesti merujuk kepada the state party in whose territory the event arises regarding this preliminary determination. Jadi kalau sebelum ni kena consult dulu, tanya dengan Kementerian Kesihatan kita, tanya dengan doktor-doktor kita, tanya dengan kepimpinan kita, tanya dengan tengok rakyat macam mana. Ni kita potensi, tapi diubah. Apa diubah? Diubah, tengok diubah. And the Director General shall notify all the state party and seek to consult. Dia akan beritahu je. Beritahu aja, and then seek to consult, maka kemudian dia akan berbincang, and ada tambahan, bukan tak tambahan, and belakang tadi, tambah tadi, and may, in accordance with the procedure set forth in Article 49, seek the view of the committee established under Article 48, herein the emergency committee. Jadi maknanya dia boleh bincang, dia notify, kemudian dia beritahu dengan negara tersebut, kemudian dia akan berbincang, dan kemudian in according to Article 49 dengan Article 48, dia boleh bentuk emergency committee. Nak ke tak nak, dia boleh bentuk emergency committee if the Director General determine that the event constitute a public health emergency of the international concern. Jadi kata sekiranya dia yakin yang bahawa sebenarnya berlaku satu emergency, kecemasan, maka dia boleh buat bentuk satu kelompok, satu grup lah, satu kumpulan, dia panggil emergency committee. Jadi, dan kemudian dia potong, apa yang dia potong? And the state party are in agreement regarding this determination. Jadi maknanya tak perlu dah mendapat persetujuan daripada negara yang berkenaan. Dia boleh bentuk terus. Dia cuma beritahu, kemudian dibincang. Kami berpandangan Malaysia akan dilanda dengan virus X, pandemic X. Maka kita kena bentuk satu emergency. Maka bincang-bincang, dia cuma syarat bincang aja, sebab dia boleh bentuk emergency committee, dan kemudian emergency committee itu akan determine apa yang nak buat sebagainya tanpa mendapat agreement, persetujuan daripada apa yang dia nak buat tadi, the determination. Maknanya apa? Director General dia ada kuasa untuk mengatasi kuasa mengisytiharkan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong, ataupun kuasa mengisytiharkan darurat oleh Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara fikir-fikir siasat-siasat semua. Kita ni betul kalau darurat ni, tengok-tengok tak ada pun yang mati, tak ada pun yang sakit sebagainya. Semua ni tak ada apa-apa je. Cakap dengan Yang di-Pertuan Agong, tuanku tak ada darurat tuanku. Tuanku kata okey tak ada darurat, tiba-tiba Director General of WHO dah bentuk dah satu emergency committee untuk negara kita Malaysia, dan kemudian tanpa perlu merujuk ataupun bersetuju negara Malaysia kita, dia akan boleh buat. Ini adalah artikel 12. Jadi artikel 12 ni tidak disentuh. KKM tak sentuh. Dalam disebut dia sentuh, apa dia sentuh? Cuba tengok apa dia sentuh. Yang disentuh, dia kata artikel 12, dia kata if the Director General following consultation with state party within sebagainya, yang tadi tu panjang. Cuma dia tambah satu, dia kata immediately after the determination of PHEIC, apa dia, Public Health Emergency and Regional Concern. Jadi maknanya bila apa namanya, Director General dah isytihar dah, kita kena ada emergency, kena buat PKP, kena buat sekian, maka negara kita tak boleh nak halang, maka Malaysia tambah apa ni, Malaysia tambah KKM, tambah ni KJ lah ni, dia kata apa, immediately kena terus after the determination of PHEIC, apabila Director General kata dah kena buat dah ni, kena buat terus the activities of WHO in relation to such
PHEIC shall be in accordance with the provision of this regulation. The Director General shall report all the activities carried out by WHO, including references to the corresponding provision of this regulation pursuant to Article 54. Jadi dia kata apa yang dia kena buat segeralah. Itu macam itu. KKM macam itu. Kan? Di mana pertimbangan yang kita ni ada? Kita ada pakar-pakar yang boleh tengok orang ni sakit ke tak sakit ke. Kita ada pakar kita. Kan? WHO tengok dari jauh je. Dia tengok daripada New York, daripada Switzerland, dia tengok daripada luar je. Kan? Kita ada pakar kita. Kita punya orang yang memahami realiti dan wakil di sini, dan kita tahu solusi kita ada pula kaedah-kaedah perubatan yang lain. Mungkin pada dia nampak benda ni emergency, macam dia kata kanser tak ada ubat, dia kata kanser tak ada ubat, kita kata kanser ada ubat. Dia kata kanser tak ada ubat, tunggu mati je. Ada seorang doktor tu pakar ortopedik, and dia kata orang ni, ada seorang ni pelajar ni, dia dapat kanser tulang dia reput. Macam rapuh. Dia cakap dengan budak tu, dengan pelajar tersebut, dia kata kamu kena kanser tulang, kamu sabar je lah, tunggu mati lah, macam itu. Marahlah budak tu, kamu ni tak percaya dengan Allah ke? Kanser tak ada ubat, tapi kita kata kanser ada ubat. Dia kata coronavirus tak ada ubat, kita kata coronavirus ada ubat. Kalau betul ada coronavirus, ada ubat. Jadi AIDS tak ada ubat, kita ada ubat AIDS. Kita ada ubat HIV, ada. Jadi maknanya tak sama. Tapi bila dia kata ini adalah merupakan satu pandemik, satu yang berbahaya, tapi pakar-pakar kita kata tak ada, ni boleh ubat, boleh kontrol, is controllable. Kalau ada sakit pun satu yang dikawal. Jadi inilah yang digambarkan oleh pindaan IHR ini. Dia kata apa? Dia kata the state party are in agreement ke tidak, maka dia kena ikut, kena follow. Dia dah delete dah. In agreement dah delete dah. And the Director General shall notify all the state parties. Jadi maknanya bukan sahaja Malaysia, dia akan notify semua. Maknanya Singapura pun kena, Indonesia pun kena, Thailand pun kena. Dengan sebab satu tempat, dia boleh semua, satu daerah, satu negara, satu Nusantara, dia boleh buat PKP. Kali ini PKP bukan diisytiharkan oleh MKN, bukan diisytiharkan oleh majlis raja-raja yang meninjau, yang melihat, yang meneliti, tapi diisytiharkan oleh Director General. Siapa dia? Orang yang ada kepentingan lah. Kita buruk sangka sebab WHO ni daripada mula lagi dia dah buat macam itu kan. Baik. Kemudian in accordance to the procedure article 45-48. Okey. Seek the view. Jadi dalam sini dia ada satu lagi clause, iaitu seek the view of the committee established. Jadi komiti ni pun dia boleh bagi view, dia potong tu semua, cuma dia kata emergency committee on appropriate temporary recommendation. Jadi emergency committee itu pun boleh jadikan sebagai untuk dia rujuk sahaja. Kalau dia tak, komiti tak setuju pun, dia nak buat, dia boleh buat juga macam itu. Wallahu alam. Dan ini melanggar artikel 150 Perlembagaan Persekutuan. 150 Federal Constitution menyatakan bahawa the power conferred on the Yang di-Pertuan Agong by this article shall include the power to issue different proclamation on different ground in different circumstances, whether or not there is a proclamation already issued by the Yang di-Pertuan Agong under clause 1 that such proclamation are in operation. Jadi nak sebut macam ni, artikel 150 dan juga artikel 40 dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa yang boleh nak keluarkan arahan darurat, yang boleh ialah orang-orang kita yang di Pertuan Agong, bukan Director General entah siapa-siapa komunis mana dia ambil. Kalau kita tengok banyak Director General ni komunis. Komunis, walaupun dia bukan orang daripada China, tapi dia berpahaman komunis. Jadi kita tengok yang di Pertuan Agong lah yang menjaga agama, yang menjaga negara ini dalam Federal Constitution, dinyatakan bahawa yang boleh nak mengisytiharkan darurat. Jadi pindaan IHR ini boleh mengambil kuasa ataupun peranan yang di Pertuan Agong
dalam mengisytiharkan darurat, terutamanya dalam artikel 150/2A. Jadi kita nak kena faham. Jadi sekarang ni IHR ni melanggar perlembagaan peristiwa ni. Habis boleh ke artikel 12 tu diteruskan? Boleh ke artikel 12 yang tadi tu diteruskan? Sedangkan melanggar apa yang digambarkan oleh apa nama yang digambarkan oleh perlembagaan kita. Perlembagaan peristiwaan termasuk berpotensi mengambil alih, melucutkan, mengurangkan kuasa dan budi bicara yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara yang menjaga kedaulatan negara Malaysia. Jadi kita lihatlah macam mana sekarang yang ada pada hari ini, IHR ni boleh menyebabkan kuasa yang di-Pertuan Agong dicabut, dikurangkan ataupun dilucutkan. Termasuklah budi bicara. Tak kira dah budi bicara Nabi. Nabi pula. Agong. Tak kira dah. Nak menunjukkan bahawa yang akan pegang kuasa mengisytiharkan darurat itu Director General. Bahaya tak? Bahayalah. Tapi di dalam propose amendment yang dibuat oleh Malaysia, iaitu KKM sebelum ni lah, kita harap dia akan ubah lah lepas ni. Tak sebut langsung pasal ni. Tak sebut langsung. Pasal nak menjaga kedaulatan negara. Tak ada. Tak ada dah. Jadi ini maknanya apa? Maknanya kan, kena tengok semula lah. Kena tengok semula lah. Baik, artikel 13 saya tambah sikit lagi, ada masa lagi. Artikel 13, tengok artikel 13 IHR. Apa dia kata? Dia kata ini tentang public health response. Sebenarnya dia banyak, ada 307 amendment. Saya tengok satu-satu ni, Allah Akbar, banyak sangat lah, tapi kita ambil sikit-sikit lah. Antaranya artikel 13 ni, public health response, state parties, maknanya negara Malaysia recognize, kan, mengiktiraf WHO as the guidance and coordinating authority of the international public health response during the public health emergency of international concern, and undertake to follow WHO recommendation in their international public health response. Jadi di dalam artikel 13 ni, apa yang digambarkan bahawa negara kita recognize, kita mengiktiraf bagaimana apa-apa pun yang dibuat oleh WHO, kita akan saya follow macam tu. Saya follow, to follow je. Bukan tu nak fikir, nak tengok, nak analisa betul ke. Jadi di sinilah kita lihat salah satu lagi daripada artikel yang sebenarnya dekat sini tidak disebut oleh negara kita ataupun wakil kita KKM untuk menangani masalah ini. Dia cuma dia kata supaya kalau artikel 13 ni dia cuma sentuh develop state, dia kata negara-negara yang telah yang maju, developing countries, dan WHO shall offer assistance to develop state parties depending on the availability of finance technology. Jadi dia cakap apa? Dalam artikel 13 ni cerita pasal apa? Cerita pasal WHO ni dia akan memimpin, mengurus, dan kita kena ikut sami'na wa ata'na pada dia orang. Jadi yang si KKM tulis sini, dia cuma kata ni KKM dululah, bukan KKM sekarang. KKM sekarang ni cerdik sikit. KKM dulu ni, dia kata apa? Dia kata dia cuma tambah aja. Tak ada substance. Apa dia tambah? Dia kata negara-negara maju dan WHO shall offer assistance. Mestilah memberi bantuan kepada negara-negara yang sedang membangun, developing and state parties. Jadi dia kata ini macam cerita apa, dia bagi huraikan lagi, bukan tengok pindaan tu, bukan dia tengok kepada artikel tu yang mengganggu kedaulatan negara, dia tambah lagi. Dia kata memanglah artikel tu menunjukkan bahawa WHO akan memimpin dan mengurus. Kita pula kata kena tolong ni, kena tolong macam itu. Saya nak cakap perkataan macam mana pun tak terkeluar. Kalau keluar sikit marah pula KJ kita. Cukuplah. Jadi ada banyak lagi lah. Ada banyak lagi artikel-artikel yang yang ada di dalam IHR ini yang saya minta mungkin insya-Allah kalau kesempatan mungkin kita boleh tulis lah
Saya ingat saya tulis sikit, mungkin kita minta sahabat-sahabat kita, Datuk Asri sebagainya tulis sikit dan sebagainya. Kita akan cuba tulis satu-satu, kita akan cerita satu-satu, banyak lagi perkara-perkara yang menyatakan tentang bagaimana sebenarnya IHR ini sepatutnya kita teliti sungguh-sungguh. Bukan hanya sekadar menyerahkan kepada kementerian-kementerian yang lain untuk nak tengok, tetapi kita kena pastikan bahawa segala yang ada di situ, segala yang ada dalam IHR tidak kita follow secara membabi buta. Sebab kita dah tahu mereka ada kepentingan. Kita dah tahu, insya-Allah esok kita akan cerita sikit tentang WHO ni apa solusinya. Kita akan beritahu sikitlah solusinya. Tapi nak sebut kat sini, bagaimana keadaan yang berlaku ni, kalau kita tidak ambil berat, negara kita ni akan secara buta ikut aja apa yang berlaku. Walaupun saya memerhatikan di dalam cadangan-cadangan propose kita kata targeted amendment yang dibuat oleh Malaysia, ada juga disebut untuk jaga kedaulatan dan sebagainya, tetapi dia tidak pada perspektif artikel-artikel yang berkenaan. Dia letak kat bawah-bawah, dia letak kat tempat yang samping-samping, benda tu tak masuk pun. Jadi maknanya artikel yang atas tu boleh kontrol apa yang ada di bawah. Contoh saya sebut tadi, artikel 1 je, bahawa segala yang diberitahu, recommendation yang dibagi oleh Director General, sama ada temporary ataupun standing recommendation, adalah binding. Yang ini tidak dilawan langsung. Ini yang penting sekali. Contohnya artikel 1 pun kita dah kalah dah. Yang lain-lain dia tulis lah, kita kena dapat respect lah apa belakang-belakang. Yang belakang-belakang tu dia tidak relevan dengan artikel 1 tadi. Patutnya yang tentang kedaulatan negara semua letak kat 1, nombor 1 tu. Kat situ dia guna perkataan daripada non-binding kepada tersiratnya binding, legally binding. Maknanya kita terpaksa ikut. Apalagi Melayu ni pula jenis malu Allah. Dahlah kita sign benda ni, dan lepas tu bila besok pihak antarabangsa nak menyatakan sesuatu kepada kita atas dengan senyum apa, kita malu Allah. Terima je tak apa. Macamlah orang Palestin kena tipu dengan orang Yahudi. Mula-mula buat baik sebagainya, dia tak kenal yang itu Yahudi. Yahudi ni memang jahat. Bukan kata tak boleh buat baik, tapi kebaikan tu telah dicabuli, dicemari oleh perkara-perkara yang berkaitan dengan kita kata kejahatan mereka. Baik, saya nak sentuh satu benda lagi yang saya terlupa pada peringkat awal, iaitu kadang-kadang kawan-kawan kita ni, minta maaf nak sebut minta maaf sebut kawan-kawan kita yang ada Islam ni, yang namanya mungkin ustaz ke, tuan guru ke, atau namanya orang-orang yang cerdik Islam ni, sebenarnya mereka tak tahu pun artikel-artikel ni. InsyaAllah saya yakin tak tahu. Saya yakin mereka tak tahu. Tapi bila berjumpa dengan mereka, tak kira lah orang politik lah nak sebut ni, bila jumpa dengan mereka kata tak ada apalah, semua okey je. Nampak dengar ucapan daripada Menteri Kesihatan kita, okey je semua sekali, okey baik je, tak ada apa, kita nak menjaga kedaulatan, tak ada masalah apa semua. Kita tengok ke artikel ni satu-satu, kita cakap okey tu. Kita dah dapatkan nasihat daripada lawyer kita yang kita suruh kaji betul-betul, buat analisa sungguh-sungguh. Ada ke? Mungkin tak sampai. Jadi bila tanya mana dia lawyer kamu Datuk ke, tuan ke apa sebagainya, YB ke apa ke, yang betul-betul ni, tengoklah betul-betul. Kita bukan nak kata saya harap apa yang kita cakap ni tak betul, salah. Mudah-mudahan salah, jadi okeylah maknanya. Tapi kalau betul macam mana? Saya menyeru kepada pihak kerajaan supaya meneliti sungguh-sungguh. Jangan mudah terpengaruh, jangan takut dengan nampak seperti hebat WHO ni ataupun seperti hebat United Nations ni. Hebat WHO, hebat United Nations, Security Council United Nations. Dan apa yang berlaku di Palestin hari ni, Israel masih bunuh anak-anak, masih bunuh orang tua, masih bunuh orang yang lemah, yang tidak berdosa, masih bunuh. Dah sampai 15,000 ke atas dah sekarang ni. Apa United Nations boleh buat? Dia boleh buat mesyuarat je. Apa WHO boleh buat? Dia boleh sedih je. Kalau dia nak sedih lah.
Jadi maknanya, di mana kewibawaan United Nations? Di mana kewibawaan WHO? United Nations Security Council, mana? Majlis Keselamatan United Nations, di mana? Sedangkan Israel, dia bom, dia bantai habis. Mati bukannya seorang, 2,000. Bukannya sikit, ramai. Jadi kita hari ini masih lagi nak takut dengan WHO, United Nations. Masih lagi kita rasa, nak kena duduk bawah dia orang lah. Tak boleh lah. Betapa jumutnya pemikiran kita ni. Keluar perkataan jumut pula dah. Betapa terkongkongnya pemikiran kita ni. Dijajah. Jadi kalau pemimpin yang berfikir macam itu, nak fikir bagaimana nak kena ikut orang aja, nak membontoti para Yahudi dan Nasara yang ada di depan kita, maka tak payah jadi pemimpin lah. Tak payah jadi pemimpin. Jadi apa ni, orang jual peniaga cukup lah. Bagi kaya sampai trilion, sampai berapa trilion, zillion, kumpul lah harta. Tak payah jadi pemimpin. Nanti hanya akan menjadi bahan bakar kepada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Mengkhianati. Jadi negara kita ni negara yang merdeka. Negara kita ni negara yang ada agama. Negara kita ni negara yang ada majlis raja-raja. Ada yang di Pertuan Agong. Ada sultan-sultan yang hebat. Takkanlah dengan sebab kita takut dengan WHO, takut dituduh sebagai orang yang mundur ke apa, wallahu alam, kita follow aja, ikut aja. Sebab tu kita hari ni tak boleh nak buat banyak benda. Sebab untuk kita katalah kita nak buat amendment, nak buat pindaan ke atas pindaan yang dibuat oleh IHR ni, oleh WHO ni, kalau mereka tak setuju, majoriti tak setuju, kita tak dapatlah pindaan kita tu, tetap ikut dia juga. Dan untuk pengetahuan kita semua pada hari ini, tidak ada seorang pun negara yang membantah IHR ni. Dia cuma buat pindaan sikit-sikit macam itu je, macam negara kita lah. Buat pindaan sikit-sikit macam itu je. Ini zaman KJ dulu lah, zaman Dr. Zaliha ni, insya-Allah mudah-mudahan lebih baik lah. Tak ikut, tak follow lah. Pakai topi Yahudi, joget-joget macam Yahudi, bangga kata saya berjasa dan saya buat sesuatu yang hebat untuk negara. Nak jadi Perdana Menteri. Lepas ni nak jadi Perdana Menteri. Kenapa nak jadi Perdana Menteri? Habis nak laksanakan IHR semua ni. Nak laksanakan WEF punya perancangan. Nak rancangan semua. Jadi kaya ke jadi Perdana Menteri? Disebut begitulah. Jadi nak sebut kat sini, selamat lah. Selamat. Sebut. Tapi kita bagi rakyat, kita kena faham bahawa kita kena kritikal. Melihat pemimpin kena kritikal. Tak kira lah yang nama pemimpin tu Datuk ke, Datuk Seri ke, Tun ke, ataupun yang nama Tuan Guru ke, Ustaz ke. Bukan kita nak merendahkan siapa-siapa. Bukan kita nak kata orang lain yang depan kita pemimpin tak elok. Bukan. Kita nak kata sebut saja, kena berhati-hati. Kena berwaspada. Sebab kadang-kadang ijtihad siasi, keputusan yang diambil secara siasah ini, secara politik kepartian ini, mengatasi ijtihad syar'i. Ijtihad yang sepatutnya dibuat oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa orang yang beriman? Allah perintahkan, jangan kamu jadikan aulia pemimpin kamu orang yang dipercayai daripada orang-orang yang memusuhi Islam ataupun daripada kalangan Yahudi dan Nasara. Kita kata kita kena baik sangka, tak boleh cakap macam tu. Kena baik sangka. Yalah, kita baik sangka, tapi dengan musuh kena berhati-hati, hazar. Janganlah baik sangka dengan musuh Yahudi pun nak baik sangka. Kita tu bukan nak perang dia, nak lawan dia, nak bunuh. Bukan kita nak buat benda tak elok kat dia. Tapi kita kena berhati-hati, hazar. Jangan kita ikut aja, follow aja. Saya follow. Jangan macam itu. Yang saya follow tu, kalau yang kita follow tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak apa. Kalau yang kita follow tu ulama-ulama yang sah, yang ulama akhirat, tak apa. Kalau yang kita follow tu betul-betul pejuang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tak apa. Tapi ini yang kita follow ni orang-orang yang ada kepentingan dunia. Tak kiralah yang namanya tu nama siapa, nak kuasa. Fikir nak kuasa je. Ingat kuasa tu milik milik kita. Kuasa tu milik Allah.
Kalau kita sokong yang macam ini, nanti kita tak popular nanti. Tak dapat undi. Takut hilang undi. Kita ingat kuasa tu pada pengundi. Kita ingat kuasa tu pada manusia. Syirik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi menang bukan numbers. Ada kita dengar ramai orang politik kata, it's all about numbers. It's all about numbers. Dia yakin dengan numbers. Yang menang tu number, bukan yang menang tu Allah bagi menang. Belum apa-apa dah syirik dah. Jadi bila kita terlibat dengan sistem-sistem yang menjadikan kita mensyirikkan Allah, kita kena sangat berhati-hati. Jangan kita terpalit dengan fitnah mereka. Sebab tu saya menyerulah kepada tuan-tuan puan-puan dan mati Allah Ta'ala, sebenarnya ada banyak benda yang kita nak cakap-cakapkan mengenai IHR ni, tetapi memadailah dengan saya cuba petik beberapa artikel-artikel yang ada di dalam pindaan-pindaan regulation dia IHR tadi, untuk kita melihat secara keseluruhan. Ini saya tak sebut lagi bila dia nak wajibkan besok pakai apa? ID tu, digital ID tu. Digital ID pun akan jadi sebahagian daripada IHR juga. Dia akan regulation dia wajibkan ambil. Kalau setakat digital ID guna kad tak apa lagi. Digital ID yang dimasukkan dalam badan kita, tubuh kita. Dimasukkan kat tangan ke, dimasukkan kat mana lah. Itu tak termasuk dalam IHR besok. Termasuk. Termasuk di dalam macam mana kita, kalau kita tengok, kalau saya dedah contohnya kan, dia termasuk dalam bagaimana pertanian, bagaimana penternakan, nak tanam, nak ternak ayam pun sekarang nak kena dapat kelulusan KKM juga. Jadi nak sebut kat sini, tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita kena faham bahawa kita sekarang sedang dikelilingi oleh musuh-musuh. Bukan hanya Gaza dikelilingi oleh Israel, oleh Zionis, kita pun. Sebab itulah kita kena bersatu, kita kena lebih terbuka, kita kena lebih prihatin dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu ini, supaya ilmu yang kita ada ni, ilmu waqi', ilmu realiti ni kita faham. Barulah insya-Allah bila kita benar-benar menjaga diri kita, iman kita faham, kita sedar, insya-Allah Allah akan berikan kemenangan. Tak boleh harap dah dengan orang-orang yang jahil ni. Yang jahil tak boleh harap. Orang-orang yang nampak macam cerdik tetapi rupanya kan hanya ikut bontot Yahudi dan Nasara. Mengekori belakang-belakang musuh Islam. Jadi sebab tu mudah-mudahan sedikit sebanyak, insya-Allah esok kita akan ada satu perbincangan, insya-Allah akan dibuat di PPIM, insya-Allah berkaitan dengan IHR juga. Kita akan cuba bincang-bincang lagi, dan kemudian insya-Allah kita akan bincang juga berkenaan dengan solusinya. Salah satunya berkaitan dengan WHO. Insya-Allah kita akan ada satu planning, satu cadangan nak selesaikan benda ni, tapi dia berkaitan dengan WHO. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kepada kita kekuatan, insya-Allah, untuk kita sama-sama meneruskan apa yang digambarkan sebagai perjuangan. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah pada hari Sabtu saya dengar akan ada satu pertemuan di Masjid Negara, iaitu solat hajat berkenaan dengan Palestin dan berkenaan dengan IHR. Mungkin insya-Allah akan ada satu apa dipanggil, akan ada flyers lah, ataupun poster ke apa, wallahu alam. Saya diberitahu daripada beberapa orang lah, tapi saya pun tak confirm lagi, tengok macam mana, insya-Allah. Tapi esok malam ada, insya-Allah. Mungkin saya dan beberapa orang akan berbincang-bincang waktu yang sama, mungkin dalam jam 9 kita akan bincang tentang IHR, ancamannya, dan juga berkenaan dengan solusi. Solusi kita akan bincang, insya-Allah, bersama-sama dengan Tok Ki, mungkin Datuk Asri, mungkin ada Juflis ke, lawyer, ataupun siapalah. Kita akan tengok siapa yang ada, kita bincang santai lah, insya-Allah. Aku liqauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi tuan-tuan dan puan, mohon teruskan doa untuk Gaza, doa untuk sahabat-sahabat kita di Masjid Al-Aqsa dan juga di tebing barat yang sekarang sedang diserang hebat, insya-Allah akan ada berlaku fasa-fasa yang berikutnya. Kita akan sambung nanti dengan Palestin ni, insya-Allah. Kita akan sambung besok pun ada kuliah Palestin, ada ceramah Palestin di Johor. Mungkin saya akan cuba buat live lah pagi besok, insya-Allah. Kalau ada kesempatan kita akan buat live lah. Tak boleh tak maaf lah, insya-Allah. Baik, kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fasik Allahumma rabitataha wa adimutaha wa hadiha subulaha wa amla'aha min nurika alladzi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amit ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Allahumma ansur islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fil Aqsa wa fil Aqsa wa fil Gaza wa fi kulli makan fi kulli zaman Allahumma ansurna ya Allah ala tarkud da'wah wa tarikut tarbiyah wa tarikut jihad fi sabilillah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.